Kemudian kita pergi kepada posterior dulu. Okey, posterior pituitary akan rembeskan ADH. ADH ni apa? Antidiuresis. Antidiuresis ni akan pergi ke tubul ginjal, akan rangsang penyerapan semula air. Tubul ginjal ni renal lah, ataupun buah pinggang. Buah pinggang. Jadi tubul ginjal, buah pinggang, ADH ni akan pergi ke buah pinggang. Jadi ADH dah besar dah tu. Dia akan bergerak pergi ke buah pinggang. Bergerak dalam apa? Salur darah. Jadi maksudnya ADH ni bila dirembeskan oleh posterior pituitary akan masuk ke dalam salur darah, kemudian dia akan beredar bersama dengan darah. Apabila sampai di buah pinggang, dia akan keluar daripada salur darah, akan pergi masuk mempengaruhi buah pinggang. Untuk buah pinggang rangsang penyerapan semula air. Apa maksud penyerapan semula air? Air yang dikeluarkan daripada darah masuk ke buah pinggang tu akan jadi air kencing. Jadi air kencing tu akan keluar sebagai air kencing lah, melalui saluran air kencing. Tapi sekarang ni bila buah pinggang dia dapat antidiuresis daripada posterior pituitary, dia akan serap balik air yang ada dekat air kencing tu. Jadi maksudnya buah pinggang tu akan ambil balik air daripada air kencing. Jadi bila dia ambil balik air daripada air kencing tu akan semakin pekat. Okey, dan semakin sedikit lah. Sebab apa? Air diserap balik dalam buah pinggang, masuk ke dalam salur darah. Dia pergi ke mana? Dia masuk balik salur darah. Tadi mula-mula darah tu dia masuk ke buah pinggang, jadi dia keluarkan bahan-bahan untuk jadikan air kencing. Tapi sekarang ni bila dah jadi air kencing, dia ambil balik air itu disebabkan posterior pituitary arahkan buah pinggang dengan hantar hormon antidiuresis untuk serap balik air dekat buah pinggang. Jadi air diserap balik masuk ke dalam salur darah. Air kencing yang terhasil tu akan semakin pekat, semakin sedikit sebab adanya penyerapan semula air. Okey, itu yang berlaku. Kemudian kita ada oksitoksin. Jadi posterior pituitary ni di otak akan hasilkan oksitoksin. Oksitoksin ni akan bergerak masuk ke dalam salur darah. Okey, macam mana dia bergerak? Dia masuk ke salur darah ya. Jadi pergerakan dia tu, peredaran darah akan sampai ke otak uterus. Otak uterus ni paling mudah kita nak faham, rahim lah. Rahim perempuan yang mengandung. Jadi bila sampai ke rahim tu akan berlaku pengecutan. Kecut ni maksudnya apa? Ruang tu akan semakin sempit bila dia kecut. Okey, bilik tu mengecil, mengecut. Dia sempit. Bila dia sempit, dia akan tolak bayi yang ada dalam perut tu, fetus yang ada dalam perut, untuk keluar dalam proses kelahiran. Jadi ini yang berlakulah. Oksitoksin sangat penting lah. Jadi kalau ibu tu tak dapat menghasilkan oksitoksin yang secukupnya, akan susah untuk otak tu mengecut dan menolak bayi untuk keluar. Jadi kemungkinan doktor kena buat pembedahan lah untuk keluarkan bayi tu. Cikgu nak cerita lanjut pun tak tahu sangat lah ya. Sebab nak kena baca mendalam ilmu tentang kelahiran ni. Tapi itu asas yang boleh kamu fahami lah. Kemudian oksitoksin ni juga selain pergi ke otak uterus, dia akan pergi ke kelenjar susu. Kelenjar susu ni ada dekat mana? Dekat payudara. Okey, breast. Jadi di dalam payudara tu ada kelenjar susu. Bila sampai je oksitoksin ke kelenjar susu, dia akan rangsang kelenjar susu tu untuk keluarkan susu. Kenapa nak keluar susu? Sebab untuk menyusukan anak tu. Jadi akan ada penyusuan kepada anak tu. Jadi sebab tu kadang-kadang susah ibu yang kurang oksitoksin ni, jadi kemungkinan kuranglah penghasilan susu dia, atau susu dia susah nak